Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah hari ini sekali lagi kita bertemu untuk kita bedah bukulah basically kan, cover Al-Muntalaq. Kalau asalnya Al-Muntalaq, tapi biasa dalam bahasa Melayu tu kita sebut Muntalaq saja. Karangan Muhammad Ahmad Ar-Rashid. Yang bahasa Arabnya kat belah kiri bawah tu kan. Rasanya masa anda first time tengok bahasa Arab tu baru anda perasan, oh dia Ar-Rashid. Ingat kan Ar-Rashid ke apa. Sebab dalam bahasa Melayu bila kita baca tu tak boleh perasan kat mana yang panjang, kat mana yang pendek. Anyway, secara sepintas lalu, just untuk put in context apa yang kita akan cover ni. So sepintas lalu nak ceritakan sesi-sesi yang sebelum ini dah pun cover topik-topik yang berkenaan lah. First kita telah mulakan dengan sesi pertama itu Muqaddimah, dan Muqaddimah dia actually ada tajuk kan, Ijlis bina nu'min sa'ah. Mari kita duduk sebentar, kita beriman sejenak. Dan dalam Muqaddimah ni digariskan beberapa benda penting lah sebenarnya. Kalau ikutkan untuk kita cover buku ni, perlulah faham Muqaddimah dia tu kan. Disebut kenapa tajuk ini dirasakan penting untuk dikupas, siapakah target audience dia, kenapa laras bahasa yang digunakan dalam sepanjang buku ni begini dan sebagainya. So ada reasonnya yang telah pun kita cover dalam Muqaddimah. Seterusnya, bab yang pertama ialah nak baca bahasa Melayu dia, kita menolak al-hawa. So bab pertama telah pun kita cover pada sesi yang sama. Dan kemudiannya bab kedua, hanya gerhana bukan terbenamnya matahari. So despite the reality, dibentangkan perkara-perkara untuk meyakinkan kita bahawa hanya gerhana, maknanya hilangnya cahaya, hilangnya keterangan tu hanya gerhana, bukannya dah terbenam terus, dah tak ada harapan. Maknanya gerhana tu dia sekejap dan kemudiannya akan terang kembali. So harapan diletakkan di situ. Kemudian bab ketiga, al-abrarul halikun, golongan baik yang dibinasakan. So disebabkan target audience biasanya orang yang dengar benda ni atau membaca buku ni adalah orang yang sedia baik. Tapi dia nak put in context, orang baik ni tak selamat kalau dia mengabaikan certain benda. So di situ tajuk ni datang untuk clarify based on hujah-hujahnya, golongan baik yang dibinasakan. Seterusnya, kewajipan berdakwah di jalan Allah ataupun ke jalan Allah. Dalam bab ni memang dikupas kuat detail lah, kenapa dia wajib. Bukankah ada orang kata fardu kifayah, kenapa? Ya ke fardu kifayah ke fardu ain ke, macam mana? Bukankah ni tugas ulama sahaja dan sebagainya. So semua persoalan tu telah pun dijawab dalam bab yang keempat dulu. Kemudian bab kelima, al-abidun al-la'ibun, ahli ibadah yang bermain-main. So sekali lagi satu teguran kepada ahli ibadah yang bukan calang-calang orang yang kalau kita baca dah bab ni ataupun kita dah cover bab ni, yang ditegur tu bukan calang-calang, bukan orang biasa, bukan orang yang lara, tapi orang yang ahli ibadah, tetapi masih dikritik dan ditegur bila mana mereka meninggalkan kewajipan dakwah tu lah. Kemudian bab yang keenam yang kita bincang minggu lepas ialah perlukan cendekia kawan. Yang ni pun harapnya kita dah dapat konteks lah. Kalau kita baca tajuk je, apa benda cendekia kawan ni, siapa pula kan, kenapa perlu pula kan. So telah dibincangkan dalam bab yang ke-6 hari tu, dan dibawa contoh-contoh Imam Ahmad dan sebagainya, untuk nak katanya da'i itu sepatutnya begitu, menjadikan diri dia cendekia kawan. Apa maksudnya dah kita cover, dan kenapa perlu. Dan hari ini kita sampai kepada bab yang ke-7, jihadul hujjah. Quite interesting bila kita translate dia jadi jihad dengan hujah. Ini translation buku tu lah. Cumanya kalau kita baca macam tu, wallahualam, adakah kita dapat konteks yang accurate ataupun dia lari sikit. Sebab bila kita jihad dengan hujah, dengan jihadul hujjah, exactly sama ke? Kita akan tengok dalam bab ni. Hopefully apa yang dibentangkan ataupun dikupas oleh Muhammad Ahmad Ar-Rashid sepanjang bab ni akan clarify lah konteks tersebut, insyaAllah. Jadi bismillah, dengan background tu kita sampai kepada bab yang ke-7 untuk hari ini, dan kita akan masuk kepada apa yang Muhammad Ahmad Ar-Rashid telah tuliskan dalam bab ni, insyaAllah. Okey, bismillah.
Kesedaran seorang Muslim terhadap wajibnya berdakwah, kefahamannya terhadap masalah dakwah dan kejelasan pandangannya terhadap kedudukan masalah ini dalam ajaran Islam, semuanya itu menentukan bermulanya titik tolaknya di dalam kehidupan individu Muslim. Ia juga merupakan langkah mula di dalam perencanaan reformasi jama'i. Okay. So normally memang awal setiap bab dia memang dia relate dengan apa yang dah bentangkan dan ditegakkan dalam bab-bab yang sebelumnya. So ni rentetan dia shift daripada kita dah sedar dah daripada bab-bab sebelum ni. Kewajipan berdakwah tu, dan itu menjadi titik tolak dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, insya-Allah. Oleh itu, penjelasan terhadap wajibnya dakwah ini perlu dilakukan dengan beria-ia, bersungguh-sungguh, jelas, mengambil panduan pelaksanaan yang dilakukan oleh salafus soleh dan contoh-contoh mereka yang menghidupkan kembali sunnah itu di zaman kita ini. Okay, rentetan daripada kefahaman tu, sepatutnya kita kena buat ni bukan sambil lewa lah, bukan ala kadar, tetapi beria-ia, bersungguh-sungguh dan mengambil panduan daripada salafus soleh dan juga mereka-mereka di zaman kita ni yang mengambil panduan salafus soleh itu. Sebagaimana kita telah lihat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, nama-nama yang dipetik ni, siapa yang dah ikut sesi-sesi sebelum ni ataupun telah baca buku ni akan familiar lah nama-nama yang dia ada petik, dan dibawa kisah-kisah mereka dalam membuktikan komitmen mereka terhadap misi dakwahan. Kita telah lihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meletakkan dirinya di Kufah untuk menghapuskan uzlah. Maka begitu juga kita dapat lihat Al-Hasan Al-Basri, pemimpin tabi'in rahimahullah, meletakkan dirinya di kota Basrah untuk membangkitkan semangat orang ramai terhadap dakwah dan menjelaskan erti islah kepada mereka. Beliau membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada penduduk Basrah, dan dipetik apa yang firman Allah yang dibawa kepada penduduk Basrah tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang menyeru kepada Allah dan beramal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslimin. Surah As-Fussilat ayat 33. InsyaAllah satu ayat yang kita tak asing untuk kita lah, insyaAllah. Kemudian dia berkata, dia ialah mukmin yang menyahut seruan Allah, menyeru manusia kepada apa yang disahuti dari seruan itu dan mengerjakan amal soleh di dalam menyahut seruan itu. Inilah kekasih Allah dan wali Allah. Bukan seperti orang lain yang mengasingkan diri, membisu dan menyembunyikan dirinya. Okay. Jadi dia differentiate. Based on ayat tu, kita tergambar siapakah yang Allah maksudkan dan ciri-cirinya, dan bukan seperti yang sebaliknya. Semasa Ibnu Al-Qayyim memetik kata-kata Hasan Basri ini, beliau menambah, makam dakwah ke jalan Allah itu adalah semulia-mulia makam seorang hamba. Begitu pantas Ibnu Qayyim memahami kata-kata Hasan Basri, dan begitu sama kata-kata beliau dengan kata-kata Abdul Qadir Al-Kailani yang telah kita sebutkan sebelum ini. Ni satu lagi nama yang kalau kita tengok bab-bab sebelum ni kita dah familiar lah apa sumbangan Abdul Qadir Al-Kailani. Ini semua membuktikan wujudnya kesatuan pemahaman hasil dari kesatuan metodologi yang mereka lalui. So apa yang penulis ni nak bawa ialah, kita ambil contoh-contoh ni, kita akan nampak daripada apa yang mereka perkatakan, apa yang mereka tekankan, ada kesamaan dari segi kefahaman yang mereka ada, specifically dalam konteks kewajipan dakwah ni lah. Masuk kepada subtopik, petikan yang hampir sama dari satu cahaya. Okay, kita boleh agak lah apa yang nak cerita ni kan. Oleh kerana metod mereka adalah menjadikan Al-Quran dan hadis sahih sebagai sumber pemahaman dan kesiadaan jiwa mereka untuk menerima seluruh pengertian Al-Quran dan hadis.
yang berpandukan akal yang waras dan pengertian zahir dari segi bahasa, maka dari situ berpadunya kata-kata dan pemahaman mereka yang kita nukilkan tadi. Bermula dari para sahabat Nabi dan kemudiannya diikuti oleh para tabi'in, disusuli oleh Ibnu Al-Jauzi, Syekh Abdul Qadir Al-Kailani, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, sehinggalah berakhir kepada sebahagian dari tokoh-tokoh di zaman ini seperti Ar-Rifa'i, Iqbal, Abdul Wahab Azam dan pemimpin gerakan dakwah seperti Imam Hasan Al-Banna, Al-Maududi, Abdul Qadir Audah dan Said Qutub. Okey. Sopi yang distress kat sini ialah metodologi yang sama daripada sumber yang sama yang digunakan daripada sahabat Nabi sendiri, kemudian tabi'in, kemudian tokoh-tokoh yang famous yang kita dengar, Ibnu Al-Jauzi, Abdul Qadir Al-Kailani, Ibnu Taimiyah dan sebagainya, sampai kepada tempoh tokoh-tokoh yang agak contemporary lah dalam konteks kita bercakap ni kan, Al-Banna, Al-Maududi, Abdul Qadir Audah dan Said Qutub. Golongan yang mempertahankan kebenaran ini akan terus bergerak mengambil erti zahir nas sehinggalah ke hari kiamat. Ia berbeza dengan kaedah yang digunakan oleh golongan-golongan lain yang terpengaruh dengan kecelaruan ilmu falsafah, tarikan bid'ah, keinginan nafsu, kebaculan dan mempunyai kepentingan. Okay. Mereka hanya mencari dan mengambil sesuatu yang sesuai dengan akal dan perasaan mereka. Mereka menolak segala perkara yang mendedahkan pekung mereka dan sedaya upaya cuba untuk memalingkannya dari maksud sebenar yang zahir. Okay. So ni dibezakan antara mereka yang mengikut metodologi yang benar dengan mereka yang ambil yang sesuai dengan apa yang dia nak sahaja. Kemudian subtopik seterusnya, surah Al-Asr sudah memadai. Terdapat sebaris ayat di dalam Quran yang cukup memadai dan besar ertinya bagi pendukung manhaj yang pertama dan sahih, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan orang-orang yang berwasiat ataupun nasihat menasihati dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. Satu surah yang kita biasa baca paling tak pun sesudah habis program. Jadi apakah yang nak sampaikan kat sini? Kenapa surah Al-Asr disebut sebagai sudah memadai? Kita akan tengok. Bahkan sebenarnya 1/4 dari surah tersebut pun sudah mencukupi, iaitu yang menyifatkan orang yang saling berpesan atas kebenaran sebagai orang yang mendapat keuntungan. Kerana itulah Rasulullah SAW menyifatkan surah Al-Asr sebagai menyamai cukup 1/3 dari Al-Quran. 2 perkataan sahaja, iaitu saling berpesan atas kebenaran, sudah cukup untuk menjelaskan kewajiban dakwah. Inilah yang menjadikannya menyamai dengan 1/3 dari Al-Quran. Ini satu kupasan lah kenapa dibayangkan sebesar itu. Setiap manusia berada di dalam kerugian kecuali orang yang telah menyempurnakan kekuatan ilmiahnya dengan beriman kepada Allah dan mempunyai kekuatan amalannya dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah. Inilah kesempurnaan pada dirinya. Kemudian dia juga perlu menyempurnakan orang lain dengan menasihati dan menyuruh mereka untuk melakukan perkara yang sama untuk kesempurnaan iman dan amal. Untuk memiliki segala kesempurnaan tersebut, kuncinya adalah kesabaran. Individu tersebut menyempurnakan dirinya dengan ilmu yang berguna dan amal yang soleh dan menyempurnakan orang lain dengan mengajar mereka perkara yang sama dan berpesan agar mereka bersabar di dalam melaksanakan perkara tersebut. Ni maknanya meletak in konteks ayat-ayat yang kita baca dalam surah Al-Asr ini. So ada benda dalam konteks menyempurnakan diri kita, tapi tak cukup dengan tu untuk menjadi orang-orang yang tidak kerugian tu. Dia perlu menyempurnakan orang lain juga kan. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Oleh itu, Imam Syafi'i telah berkata, sekiranya manusia berfikir tentang kandungan surah Al-Asr
ia sudah cukup, ia sudah mencukupi bagi mereka. Quote, Allah bukan hanya menyuruh manusia agar mengenali kebenaran dan bersabar di atasnya, tetapi dia juga menyuruh mereka agar saling menasihati sesama mereka dengan kebenaran dan kesabaran, sambil mendorong mereka untuk melakukannya. Jika mereka tidak berbuat demikian, maka mereka itu adalah dari kalangan orang-orang yang rugi. Na'udzubillah min zalik. So, satu reflection untuk kita lah, sejauh mana daripada message besar daripada surah Al-Asr yang kita selalu baca tu kita telah laksanakan. Tu quite interesting juga nak fikirkan. Kenapa kita diajar untuk selalu baca lepas program, kalau yang biasa datang program ataupun even kelas? Adakah dia memberi implikasi yang sama? Oh, tak cukup, ni untuk aku, so aku kena sebarkan kepada orang lain juga untuk supaya memahami hakikat yang sama. Ataupun bila baca surah tu, oh boleh rehat, boleh balik, boleh relax kan. So itu antara reflection diri kita lah. Sejauh mana kita baca surah tu, dia memadai untuk kita ataupun somehow something is lost in translation. Seterusnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang da'i lain, Muhammad Mahmud As-Sawaf, syarat untuk selamat dari sebarang kerugian telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bergantung kepada pengetahuan manusia kepada kebenaran. Setelah manusia itu mengenali kebenaran, mereka kemudiannya beriltizam pula dengannya, menegakkannya di dalam hati mereka, serta hidup bersama-sama kebenaran dan demi kebenaran. Setelah mengenali kebenaran, mereka tidak akan terlepas dari tanggungjawab dan tidak akan dapat selamat sekiranya mereka tidak menceritakan kepada manusia tentang kebenaran tersebut, menyeru manusia kepada kebenaran dan bersungguh-sungguh membawa mereka untuk berpegang teguh dan mengikut kebenaran. Okey. Satu lagi tokoh yang dibawa yang stres benda yang sama essentially. Maknanya tak cukup untuk hanya untuk diri, tetapi perlu juga membawa manusia lain kepada benda yang sama. Mengajak kepada kebenaran dan menyampaikan khabar gembira kepada manusia dengan kebenaran merupakan cabang kepada keyakinan dan mengenali kebenaran. Tidak sempurna akar tanpa cabang ini. Sesiapa yang tidak berusaha membawa manusia kepada kebenaran yang sebenar setelah mengenali dan mengikutinya, dia adalah orang-orang yang rugi. Boleh terima tak statement tu? Kalau kita dah yakin dengan Islam, kita dah yakin dengan jalan kita ni, tetapi tak berusaha untuk bawa orang lain kepada apa yang kita yakin tadi, dia na'udzubillah termasuk orang yang rugi based on surah Al-Asr tadi. Kan, sebab surah Al-Asr tu dia dan kan. Wah kan. Dia bukan pilih salah satu, nak beriman ke, beramal ke, berdakwah ke, tetapi dia kena package semua sekali. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang jelas dinyatakan dalam ayat tersebut, iaitu saling berpesan dengan kebenaran, terang-terang dan jelas membawa erti dakwah kepada kebenaran. Okay, insyaAllah harapnya kita jelaslah apa yang ditekankan kat sini. Sekiranya kamu telah mengenali kebenaran dan kamu telah melihat pula pendukung kebatilan menyimpang dari kebenaran, tetapi kamu tidak menyeru dan mengajak mereka agar menurut jalan kebenaran, jalan yang lurus dan cahaya yang jelas, tidak syak lagi bahawa kamu adalah dari kalangan orang-orang yang rugi. Kamu berada dalam kerugian kerana tidak melaksanakan perintah Allah dan kamu tidak berpesan-pesan atas kebenaran. Kamu hanya mengambil kebenaran itu untuk dirimu sahaja dan tidak membawa sinarnya kepada orang-orang yang sesat, menyeleweng, salah dan bingung tentang kebenaran. Sedangkan seorang Muslim yang sejati tidak hidup untuk dirinya sahaja, bahkan dia juga hidup untuk orang lain. Jika dia telah memperbaiki dirinya, maka dia wajib pula berusaha memperbaiki seluruh manusia di sekelilingnya, mengikut kemampuan dan lingkungan masing-masing. Nas di dalam ayat ini adalah dalil yang terang dan tidak boleh ditakwilkan lagi. Okay. Panjang dia stres ni. Kalau kita tengok secara faktanya macam berulang-ulang kan. Orang tak buat dakwah ni rugi, termasuk orang rugi, na'udzubillah min zalik kan.
Tetapi seperti mana telah diterangkan dalam mukadimah, sebenarnya kalau kita ambil bahasa asal dia tu, dia ada poetik, unsur poetik kat situ untuk makin menyentuh hati kita supaya keteguhan dalam perasaan dalam hati kita terhadap benda ni sampai tidak boleh digugah kan. Maknanya tak boleh tidak aku kena jadi orang-orang yang terlepas daripada kerugian kan. Nah, dalam poin yang disebut juga dekat sini tidak membawa kat mana tadi kan, maksudnya kita seolahnya tidak berusaha, tidak care, tidak kisah pada orang lain itu. Itu pun sebenarnya ada satu perbincangan juga, mengapa kita sekarang jadi begitu mengapa kita boleh menganggap Islam itu cukup kalau kita hidup dengan syariah seorang-seorang ini rasanya ini satu perbincangan lain lah. Tapi satu perbincangan yang menarik juga kan, kalau kita lihat rasanya kita ni dibesarkan mostly dengan ayat Madinah berbanding ayat Mekah kan. Maksudnya sahabat tu sebelum ditekankan habis-habis pasal solat, puasa, zakat, haji tu, dia dah terangkan dulu Islam ni tak mungkin tidak kita tak kisah orang lain, anak yatim, orang miskin. So dia bina dulu dengan akidah bahawa seorang Muslim tu impossible orang yang tak kisah orang lain. Tetapi kita hidup-hidup lahir-lahir kita tahu fiqah je kan, solat ke, tapi kita tak kisah pasal orang lain. So itu kekurangan kita lah kot dalam konteks cara kita dapat Islam tu berbeza dengan para sahabat kan. Kita seolahnya kita skip terus fasa Mekah, ayat-ayat Mekah tentang pendusta agama tu orang yang tak kisah anak yatim, orang miskin dan sebagainya. Itu satu perbincangan jugalah. Seterusnya, da'i merupakan mujahid dan muhajir. Okay, based on that natijahnya begini. Dan mungkin kita sebab dalam bab yang sebelum ni pun kita dah bincang juga, kenapa dia orang jadi begitu kenapa dia orang tu banyak pergi ke seluruh pelosok dunia ni kan. Dan again, satu contoh yang kita dah bawa juga dalam bab-bab yang sebelum ni, tak ingat bab yang mana, berkenaan dengan kalau logik kita, setengah dari kita lah yang juga menyebabkan kadang-kadang ramai orang yang pergi umrah berkali-kali dan sebagainya. Sebab kita tahu secara fiqahnya ganjaran solat di Masjidil Haram tu kan, di depan Kaabah tu berapa banyak kali ganda daripada masjid kita kan. Secara logiknya kalau kita fikir macam tu, kalau boleh kita memang nak duduk ke situ lah kan. Tapi mungkin orang boleh tertanya, kenapa para sahabat sanggup hilang pahala yang banyak solat kat situ? Sebab dia kan tersebar seluruh dunia kan, tak kerugi. So kat situ yang kita macam, bila kita faham fiqah dulu tanpa faham Islam dulu tu, dia jadi kita boleh jadi conclusion yang pelik-pelik sikit lah kalau dalam konteks Islam tu. Anyway, da'i merupakan mujahid dan muhajir. Nak relate kenapa da'i jadi begitu Allah Subhanahu Wa Taala juga mengurniakan pahala dan ganjaran seperti pahala para mujahid dan muhajirin kepada orang-orang yang saling berpesan-pesan dengan kebenaran, menyuruh manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Mereka melontarkan hujah-hujah dan keterangan Allah untuk membidas pendapat akal yang sesat dan menyeleweng. Menyuruh manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran dianggap sebagai jihad, dan tetap sabat di atas jalan dakwah dianggap sebagai hijrah. Okay. Satu assertion yang kalau kita dengar ayat macam ni, kita kena demand kat mana hujah dan dalil ni lah kan. Macam mana dia boleh kata pahala yang sama dengan mujahid dan muhajirin tu kepada orang yang berpesan-pesan tadi, yang berdakwah tadi kan. Macam mana disamakan level tu Ibnu Al-Qayyim berkata, tidak syak lagi bahawa perintah jihad yang sebenar hanya datang setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, tetapi jihad melalui hujah telah diperintahkan di Mekah dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bih jihadan kabira. Oleh itu, janganlah engkau ikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan jihad yang besar. Al-Furqan ayat 52. Surah ini adalah surah Makkiyah. Maknanya diturun di Mekah. Jihad yang dimaksudkan di dalam ayat ialah jihad menyampaikan dan jihad dengan hujah. Okey. Kalau tengok ayat awal tu, wallahu alam apa dia punya word Arab yang sebab ni translation kan. Bila dia cakap perintah jihad yang sebenar tu hanya datang selepas hijrah, tapi ada pula lepas tu ayat dia jihad di masa Mekah tu jihad dengan hujah So jihad juga kan.
tu jihad yang sebenar tu apa. So basically menggunakan word yang merefer kepada peperangan lah. Memang kita faham dalam sirah jihad qital, jihad perang hanya ada di fasa Madinah kan. Dia ditegah di masa Mekah. Tetapi ayat-ayat pasal jihad ni, contohnya surah Al-Furqan ni, telah pun Allah turunkan masa Mekah kan. Dan ini arahan daripada Allah kan. Wajahidhum bi jihadan kabira. Maksudnya memang Nabi SAW dan juga para sahabat diperintahkan untuk berjihad. Dengan jihad yang besar pula tu ayat tu kan. Di fasa Mekah. So macam mana kita nak faham tu kan. Sedangkan kita tengok tak ada perang kan. So kat situ yang datangnya kefahaman bahawa Nabi memang dah berjihad dan caranya ialah dengan menegakkan hujah di fasa Mekah. Dan itu yang berlaku dan dibuat oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. So kat sini titik mula dia nak samakan. So orang yang buat benda yang sama pun orang yang berjihad lah. Seperti mana Rasul SAW, kita tak boleh kata dia tidak berjihad di fasa Mekah. Tapi jihadnya bentuk yang diperlukan dan sesuai dengan ketika itu. Berjihadlah menentang mereka dengan Al-Quran, wahai Nabi SAW. Dan wahai pewaris dan pengikut Nabi SAW pula. Berjihadlah menentang mereka dengan Al-Quran. Ini dia nak tafsirkan benda tu. Artinya, kita bangun menghadapi pendapat akal mereka yang dangkal itu. Dan kita hancurkan dengan hujah-hujah dari Al-Quran. Agar kebatilan mereka itu akan hancur binasa. Okay. Ana ada mention dalam bab-bab sebelum ni, bila kita baca setengah-setengah ayat macam ni, make sure kita faham konteks lah. Bila kebatilan tu hancur dan sebagainya, kita maksudkan kebatilan, bukan orang. Bukan setengah orang tu dia faham, oh kita kena hancurkan orang tu. Tak, kita kena hancurkan kebatilan mereka. Kita nak dia tu jadi Muslim. Oleh yang demikian, tugas dakwah menyuruh kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Pesan memesan dengan kebenaran dan kesabaran adalah jenis dari jihad di jalan Allah. Faham kot rasanya dia punya rasional apa yang dia bawa tu. Maka daripada konteks ayat tadi dan apa yang Rasulullah SAW buat bila berhadapan dengan suruhan ayat tu, kita boleh conclude tugas dakwah in the sense of menegakkan hujah, berkata-kata dengan madu'u itu adalah part of ataupun salah satu jenis jihad yang Allah suruh. Justru itu wajarlah bagi kita di dalam fiqh dakwah ini berusaha mengenali sebanyak mungkin selok-belok dakwah dan sifat-sifat da'i berdasarkan kias kepada hukum jihad dengan senjata. Faham ke itu? So dekat sini ada perbincangan yang quite interesting lah. Dan siapa yang pernah baca kawaid dakwah pun ada perbincangan yang sama. Kan bila difahami dalam Islam tu, jihad yang luas tu, salah satu elemen dia ataupun salah satu juzuk cara dan sebagainya adalah dakwah. Jadi apa yang difahami oleh dalam konteks jihad secara keseluruhan tu akan terpakai juga dalam juzuk ini. So sebab tu dia kata kena fahamilah jihad as a whole dalam Islam ni untuk kita faham macam mana kita melihat dakwah itu sendiri. Begitu juga para da'i diwajibkan agar memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis mengenai perintah berjihad, bahawa ia adalah ditujukan kepadanya apabila da'i tersebut menyeru orang ramai dalam mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun kelihatannya kerja dakwah bukanlah seperti betul-betul berperang di jalan Allah, tetapi ia juga menghadapi risiko peperangan, kekalahan, wujudnya orang yang tidak berdisiplin atau bermudah-mudah, pelemah semangat dan pembelut yang menikamnya dari belakang. Disebabkan risiko-risiko tersebut, mereka yang menyampaikan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, berhak mengharapkan pahala yang sama darjatnya dengan orang-orang yang berjihad di medan perang, insya-Allah. Okay. So dia put parallel kat situ lah. Apa yang kita boleh tergambar, apakah risiko, apakah challenges dalam jihad, yang banyak ayat Quran dalam jihad tu memang latar belakang dia peperangan. Tetapi dia punya konteks tu ada similarity dengan, maksudnya isu disiplin kat situ. Kalau bila Allah muhasabah lepas perang Uhud dan sebagainya, dan ibrah yang sama terpakai untuk dakwah. Para da'i juga mendapat pahala muhajirin seperti mana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Taymiyah dalam mentafsirkan ayat Al-Quran berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah
wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Okey, itu sebahagian daripada surah Al-Anfal ayat 74 ni. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat tinggal dan menolong, mereka itulah orang-orang beriman yang sebenarnya. Okay, so ni permulaan dia quote apa yang Ibn Taymiyah bawa. So Ibn Taymiyah dalam mentafsirkan ayat ni, apa katanya? Kata Ibn Taymiyah, menurut sebahagian dari salafus soleh, termasuk di dalam pengertian ayat ini ialah orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad hingga ke hari kiamat. Okay. So dalam mentafsirkan ayat ni, Ibn Taymiyah sebut dan Ibn Taymiyah pula quote ataupun refer balik kepada salafus soleh, dan dia kata menurut salafus soleh termasuk dalam pengertian ayat ni, sebab ayat tu kalau kita baca literal macam kita tergambar yang para sahabat situ sajalah kan, tapi dia kata termasuk orang yang beriman, berhijrah dan berjihad hingga ke hari kiamat kan? Maksudnya kita pun ada peluang untuk termasuk dalam yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Kemudian begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa inna rabbaka lillazina hajaru min ba'd ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'daha laghafurun rahim. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang telah berhijrah sesudah mereka difitnahkan oleh kaum musyrik, kemudian mereka berjihad serta bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah mereka menderita dan bersabar di dalam perjuangan adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nahl ayat 110. Again, kenapa dia bawa ayat ni? So Ibn Taymiyah nak stress ayat ni pun sama juga, sebab kalau kita baca literally memang kita akan tergambar para sahabat tu lah yang berhijrah setelah orang musyrik pelakukan mereka di Mekah dan sebagainya. So Ibn Taymiyah nak kata ayat tadi dan ayat ni, golongan itu termasuk juga orang yang beriman, berhijrah dan berjihad hingga ke hari kiamat. Termasuklah dia dalam pengertian ayat ini, ni quote setiap orang yang telah digoda oleh syaitan supaya menjauhi agamanya atau orang yang telah melakukan maksiat, tetapi kemudiannya dia meninggalkan segala kejahatan, sedaya upaya melawan hawa nafsu dan musuh-musuh lain, berjihad menentang kaum munafik melalui kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar, serta bersabar menghadapi perkataan dan perbuatan yang dilemparkan kepada mereka. Allahu a'lam. Okey. So ni di quote lah Imam Ahmad Rashid. Biasanya dalam buku ni kalau kita baca, kita akan perasan dia banyak quote daripada tabi'in, ulama-ulama terdahulu dan sebagainya. Seterusnya, gambar dia tak keluar. Tak apalah, kita boleh baca ya. Kesungguhan Al-Kailani menerangkan kewajipan dakwah. Beria-ianya kita menerangkan kewajipan dakwah kepada Allah dan menganggapnya sebagai langkah permulaan perjalanan adalah sama seperti yang dilakukan oleh Al-Syekh Abdul Qadir Al-Kailani rahimahullah. Beliau memberikan peringatan kepada penduduk Baghdad di dalam pidatonya pada setiap minggu. Atau dengan ungkapan yang lebih sesuai, beliau memberi peringatan kepada pemuda-pemuda Islam terpilih yang datang berhimpun dari seluruh dunia ke ibu negeri Islam, Baghdad. Okay. So ni dipetik pula Syekh Abdul Qadir Al-Kailani. Marilah kita ikuti jejak-jejak dakwah bersama-sama Imam Al-Kailani di zamannya itu. Beliau menyifatkan kepada para da'i dengan katanya, mereka itu berada di makam dakwah, menyeru manusia untuk mengenal Allah SWT, senantiasa menyeru hati-hati manusia kepadanya. Beliau menganggap kurniaan Allah SWT kepada seorang hamba untuk mencapai makam dakwah ini adalah merupakan sebesar-besar nikmat. Usaha seorang hamba di dalam dakwah itu adalah menjadi bukti benarnya dia sebagai pengikut dan penyambung tugas Nabi SAW. Katanya, barang siapa yang benar ikutannya kepada Rasulullah SAW,
Dipakaikan padanya baju besi dan topi besi baginda, disandangkan padanya pedang baginda, dikurniakan kepadanya adab, sifat dan akhlak baginda, dipakaikan kepadanya persalinan baginda dan dia sangat gembira. Betapa tidak, kerana dia dari umat baginda. Kerana itu dia bersyukur kepada Tuhannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melantiknya sebagai pembantu atau pengganti Nabi SAW di kalangan umatnya, sebagai penunjuk dan da'i dan membimbing mereka kepada pintu kebenaran mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ni dia petik kata tadi Al-Kailani tadi. Kita tergambar ke apa yang dia sebut dekat sini ni? Siapa yang merasakan dirinya telah menapak atau menjalani jalan dakwah kan? Adakah kita terasa ke izzahnya sebegitu rupa kan? Macam tak tergambar ke tugas ni? Bayangannya ialah bila kita kata menuruti jalan Rasulullah SAW, pengganti Rasulullah SAW di zaman ini dan sebagainya, gambarannya macam memang yalah, seperti yang dia sebut kat situ kan. Nak tu baca balik semua tu kan. Maksudnya dibagi pedang Rasulullah SAW, baju besi dia dan sebagainya, dan dibagi watikah untuk jadi pengganti Rasulullah SAW di zaman ini. Tidakkah benda itu menimbulkan itu satu nikmat yang bukan calang-calang. So tu gambaran yang dibawa di sini kan. Adakah kita rasa sebegitu ataupun kita rasa macam apa ya, kita mengeluh saja kan, kena dakwah lagi kan, tak larat dah kan. So itu perasaan yang sepatutnya timbul, yang menyebabkan perasaan kita menjalani jalan ini akan amat-amat berbeza lah sebenarnya. Baginda Rasulullah SAW adalah penunjuk, pemandu, pemimpin dan da'i. Apabila baginda wafat, Allah telah memilih pengganti dari kalangan umatnya. Mereka tidak ramai, hanya beberapa individu sahaja dari tiap-tiap sejuta Muslim. Itulah pemimpin dan pemandu umat, menunjukkan kebenaran kepada mereka dan bersabar menghadapi tekanan dan gangguan manusia. Mereka terus-menerus memberi nasihat, tersenyum berhadapan dengan orang munafik dan fasik. Mereka berusaha dengan pelbagai cara dan kebijaksanaan untuk melepaskan manusia dari nifak dan fasik dan membawa manusia ke pintu Allah Azza wa Jalla. Okey. Faham kot insya-Allah. Kemudian Al-Kailani menyeru mereka supaya berusaha mematikan hawa nafsu yang jahat dan ammarah yang mengajak kepada kejahatan, agar mereka mencapai kehidupan dakwah. Syekh Al-Kailani berkata, kamu dimatikan kemudian dibangkitkan. Apabila Tuhanmu mahu, akan dibangkitkan kamu untuknya. Kamu dikembalikan kepada manusia supaya kamu menjaga kemaslahatan mereka dan mengembalikan mereka kepada pintunya. Kamu didatangkan rasa cenderung kepada dunia dan akhirat supaya kamu mengambil bahagianmu untuk kedua-duanya. Kamu diberikan kekuatan untuk menghadapi manusia, lalu kamu mengembalikan mereka dari kesesatan. So ini quote lah. Again, macam yang nak sebut ada mukadimah dulu, ayat-ayat yang digunakan oleh dan dipetik oleh Muhammad Ahmad Ar-Rashid ni, kalau kita amati, especially dalam bahasa asalnya, mungkin kalau kat sini pun harapnya kita dapatlah cebisan itu dalam konteks kenapa dia katakan dia tak ambil fakta je. Kalau faktanya chapter ni boleh pendek je kan itu je faktanya, point dia kan. Tetapi dia buat ayat-ayat yang sepatutnya menimbulkan kemahuan yang tinggi, menimbulkan perasaan dan sebagainya. So dia bawa deskriptif kan. Kita sepatutnya tergambar something dan membangkitkan perasaan tertentu. Syekh Al-Kailani meringkaskan sifat-sifat da'i dan syarat-syarat untuk mendapatkan perakuan thiqah di dalam satu sifat yang padat, iaitu sifat tajarrud yang sempurna dan melibatkan diri secara total ke dalam dakwah. Dengan demikian, da'i itu akan lupakan kepentingan dirinya. Tumpuannya hanyalah kepada orang yang diserukannya dan hanya menuturkan perkataan yang memberikan kebaikan kepada mad'u. Okay, harapnya semua familiar dengan perkataan mad'u ni lah, orang yang didakwahnya. Dunia da'i pula adalah luas tanpa had, tanpa perniagaan, tiada hawa nafsu dan tiada mengejar pangkat. Semua itu tiada di dalam dunianya.
yang ada di dalam dunia da'i hanyalah para mad'u yang didakwahnya. Itulah perniagaannya, keenakannya dan pangkat kebesarannya. So ini dihuraikan untuk reflect perkataan tajarrud tu kan. Bila kita sebut tajarrud tu apa? So itulah gambarannya. Maksudnya dia lepaskan segala yang lain. Bagi da'i itu, itulah dia kan. Mad'u itulah, kemenjadian mad'u itulah dunia dia. Itulah perniagaannya, keenakannya dan pangkat kebesarannya. Kan? Kita sejauh mana kita dah mendekati hakikat tu? Itu suatu soalan yang interesting lah. Kan? So tajarrud ni bukan benda yang mudah lah sebenarnya. Dia seolah-olah menjadi manusia yang tidak mempunyai nafsu, keinginan dan keseronokan dunia. Dia lupa makan minumnya, pakaiannya, hatta dirinya sendiri kerana mengenangkan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hatinya tidak ada dirinya. Ini ayat-ayat poetik lah. Yang ada hanyalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mad'u itulah. Bila disebut makhluk tu based on rentetan ayat ni, mad'u tu lah. Apa yang dimintanya hanyalah perkara yang boleh membawa kebaikan kepada manusia, kerana dia telah menyerahkan dirinya di bawah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni masih rentetan ayat tajarrud tu macam mana? Tu gambaran dia lah. Kalau kita jumpa orang yang seolahnya begitu kan, dia seolah-olah, bukan maksudnya dia tak ada nafsu, tapi kita tengok kehidupan dia tak nak dunia langsung ke? Dia seolahnya begitu maknanya dia sehingga lupakan dunia tu sebab memang diri dia tu in totality masuk dengan dakwah tu. Itulah contoh dan tauladan bagi para da'i tulen. Demikianlah sifat orang yang hendak bergabung dengan kaedah sulbah. Kat sini dia translate sebagai tunggak yang kukuh, di mana di atas tunggak inilah Islam pada hari ini akan dibina. Dia dah makin menjurus ni kepada more technical. Kalau kita baca bab-bab tu kan, daripada filosofi dan konsep, masih konseptual, tetapi maksudnya makin tergambar sepatutnya kita ke arah mana kan. Itulah sifat orang yang hendak bergabung dalam ataupun dengan kaedah sulbah. Demi Allah, dakwah ini tidak akan berjaya dan sampai kepada tujuan dan cita-citanya sekiranya kita hanya memberikan waktu lapang kita untuknya, sedangkan kita tidak melupakan diri dan makan minum kita. Kalau untuk reflection, ada tak kita pernah di musim exam ke, di musim submission project ke dan sebagainya, kadang-kadang betapa tekunnya kita dalam benda tu sehingga kita terlupa tak makan lagi contohlah. Itu gambaran lah sebenarnya how far orang kata apa invested kita ni dalam perkara tersebut. So it is quite ironic lah kalau kita kata aku ni da'i, tapi kalau reflect sepanjang hidup ni, untuk assignment pernah terlupa makan, untuk kerja pernah terlupa makan, untuk dakwah tak pernah terlupa makan. Sebelum nak pergi dakwah tu makan dulu. Dan maknanya it's quite interesting untuk fikir. So sejauh mana setiap elemen dalam kehidupan kita tu menjadi obsesi kita dalam juzuk kehidupan kita ni kan. Dan itu gambarannya lah kan. Maksudnya bagi orang yang satu benda tu sehingga that level kan, dia boleh, maknanya sebab tu nak relate dengan tu kan. Rasanya kita pernah je, kita nak siapkan assignment, nak study untuk exam, kita boleh sampai terlupa makan. Yang dah malam, jap, aku tak lunch hari ni kan, patut lapar. Sama, kenapa macam tu? Kenapa boleh terlupa? Walaupun kadang-kadang terasa lapar tu, tapi sebab obsesi untuk siapkan benda tu kan. Tapi untuk dakwah tak pernah pun sampai begitu kan. So hopefully we become a more real da'i lah, insyaAllah. Sehingga kita boleh terreflect kan. Then we are getting there, insyaAllah. Sungguh jahiliah abad ke-20 ini telah menambahkan lagi kegelapan zaman mutakhir ini segelap-gelapnya. Janganlah kamu rela hidup di dalam kegelapan. Bahkan kemudian dibawa, ni kira puisi ke apa ni, nak tak kita nak baca, so bayangkan bacaan ni poetik lah. Jadilah umpama pelita yang menyala di tengah malam yang gelap gelita, memandu manusia kepada hidayah dan menerangkannya. Bergiat cergaslah demi agamamu dan janganlah bermalas-malas. Berusahalah untuk menggerakkan orang yang berdiam diri. Mulakanlah dengan kaum keluargamu apabila bertugas menjalankan dakwah.
kerana mereka itu lebih utama dan lebih hampir untuk dinasihati. Allah menyuruh dakwah kepada kaum keluarga kita terlebih dahulu, dan selepas itu urusan menjadi mudah. Ni puisi dia lah. Maksudnya kita, untuk recap ataupun menyimpulkan apa yang kita dah baca dalam bab ni dalam konteks so what should I do, what should I be, kan. So jadilah umpama pelita yang menyala di tengah malam gelap gelita, kan. Do we feel ourselves like that? That's an interesting question. Interesting, kan. So teringatlah bila ada revert, kan. Kau tengok YouTube tu banyak revert orang putih yang bagi dia punya pandangan bila dia masuk Islam, lepas dia masuk Islam, dan apa perasaan dia dan apa pandangan dia terhadap Muslim yang lain, kan. Quite interesting lah dia sebut benda-benda macam ni. Dia kata, bila saya dah masuk Islam ni, saya rasa bersyukur sangat sebab nampak cahaya. Inilah menerangi semua. Sebelum ni saya gelap gelita tercari-cari. Oh, ni cahaya yang Alhamdulillah dah syukur. Tapi dia kata, kenapa semua orang Islam ni? Dia tak rasa gitu ke? Tak ke kalau kita rasa kita ada cahaya menerangi dan kita tengok orang lain semua kegelapan, kan, beraba-raba, mestilah kita nak share cahaya tu, kan, biar dia pun kan. Kita biar je, biar dia gelap, kan, biar dia meraba-raba. How cruel is that, kan? Jahat sangat orang Islam ni, kan. So kita tak perasan sebenarnya Islam ni cahaya? That's the question lah. Kalau kita perasan ni cahaya, tapi kita kata biarkan dia orang tu, tu zalim lah, tu jahat semacam tu, kan. Tapi kalau kita bukanlah jahat begitu, mungkin kita tak rasa Islam ni cahaya, kan. Adakah itu, kan? Adakah kita rasa macam tak apalah, dia orang tak Islam pun, mana tahu Islam ni betul tak betul. Na'udzubillah min zalik. So siapa yang tak convince bahawa Islam ni cahaya yang memberi keterangan, dan kita kena dapatkan benda tu lah, kan. Mungkin itu beza antara kenapa ramai revert yang jadi pendakwah, sebab dia realise benda tu, dan naturally manusia yang baik tu nak share benda tu, kan. Dengan kita yang mungkin masih tertanya, kan, betul ke Islam ni cahaya, kan. Rasa stres je dengan Islam ni, na'udzubillah. So itu satu reflection, So once datang benda tu, once kita rasa benda tu, then what follows in terms of dakwah tu jadi natural lah, kan. Maksudnya mestilah nak share, kan, mestilah nak dia pun dapat bersama dan sebagainya. So kemudian kat situ datanglah yang seterusnya. So normally even daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, contohnya isu orang yang terdekat dahulu dan sebagainya. Secara umumnya, walaupun secara spesifiknya, secara teknikalnya kita boleh bincang kemudian lah. Kenapa kita, bukan ke keluarga tu paling susah ke? Tu ada kenapa dia. Okey, itulah bab ni agak pendek. Itulah bab jihadul hujjah, jihad dengan hujjah. So after kita dah cover bab ni, faham ke kenapa dinamakan bab ni jihadul hujjah? Itu satu soalan lah. So basically, kenapa namanya begitu ialah nak katanya apa yang kita patut buat ataupun apa yang kita sedang buat, kalau kita dah rasa kita sedang berdakwah, itu adalah jihad. Itu adalah part of jihad. Dan jihad hujjah, kan. Maksudnya sebab tu dia bawakan kefahaman kepada Rasul SAW, ayat yang turun ketika itu dan sirah, di mana Rasul SAW setelah dapat wahyu dan diberikan misi dakwah tu, from day one itu telah bermula jihadnya, dan ayat-ayat jihad telah pun turun. Jihad dengan jihad yang besar tadi dan sebagainya. So how do I understand that? Dan kat situ datang huraian berhujjah, mengconvince mad'u, itulah jihad itu, jihad ketika itu, kan. Hence dalam keadaan sekarang, bagi orang yang embark on the same journey, on the same mission, itu juga jihad, kan. Itu juga jihad. So itu poin yang yang besar yang nak ditekankan lah sebenarnya, supaya kita rasa, kita nampak ini bukan, especially kalau kita rasa jihad itu satu benda yang kita nak Allah consider, primarily Allah lah. Kita bukan, orang consider kita tu benda yang kecil, kan, tapi Allah consider kita antara orang yang berjihad, So jihad ketika ini yang dituntut itu adalah hujjah, kan, meyakinkan manusia tentang kebenaran, insya-Allah. Itu satu kenapa topik guys tu. Dan kemudiannya distresskan juga secara fundamental, once kita nampak link itu, then we have to understand elemen-elemen yang Allah banyak tekankan dalam Quran yang related dengan jihad, yang implementasi dan ketika itu secara spesifiknya bentuk peperangan, be it muhasabah kepada orang yang melanggar arahan, yang kurang komitmen dan sebagainya, that will apply as well kepada juzuk jihad hujjah ini, yang akan dibawa dalam bab-bab yang seterusnya lah.
So itu antara benda penting yang sepatutnya kalau kita dah terima benda tu, kita akan boleh bincang bab-bab yang seterusnya. Dan bab yang seterusnya untuk next week insya-Allah ialah usul fiqh al-amal al-jama'i indas salaf. Itu bahasa Arabnya, ataupun bahasa Melayu dia translate asas fiqh amal jama'i menurut salafus soleh. Salaf tu dia translate jadi salafus soleh. So itu bab yang seterusnya insya-Allah, minggu depan lah, hari Ahad minggu depan kita akan masuk kepada bab yang ke-8 insya-Allah. So kenapa dibincangkan benda ni? Sebab ini adalah salah satu elemen penting bila kita baca Al-Quran pasal jihad dan sebagainya. Kita tak dapat lari lah daripada perbincangan amal jama'i. So siapa yang biasa tadabbur Al-Quran dan sebagainya, kita akan nampak benda tu obvious. So benda tu terpakai juga kepada bila kita cakap dakwah ni kan, jihad hujah ni kan part of jihad. So the same orang kata apa, kerangka kefahaman tu applies. So kita akan masuk banyak aspek-aspek itu dalam bab-bab yang seterusnya. Starting from next week insya-Allah, bab yang ke-8 usul fiqh al-amal jama'i indas salaf, ataupun asal fiqh amal jama'i menurut salafus salih. Okay, insya-Allah. So ni intermission, sebab kalau slide seterusnya dah masuk bab yang ke-8. Okay, insya-Allah. Pertamanya Ana baru realize tadi, Ana terlupa portion terakhir, subtopik yang terakhir tu tak ada background, dia jadi hitam je. So kerana kesibukan kerana kesibukan kerja dan sebagainya menyebabkan terlepas pandang ada portion of slide tak ada background. Tapi tak apa, insya-Allah. Hopefully still point dia sampai. Sekiranya ada apa-apa yang nak tambah apa-apa sebelum kita tamatkan. So wallahualam, bagi orang yang wallahualam tak pasti bagaimana antum sampai ke sini. So ada yang dapat iklan tu, dan biasanya iklan tu anak sini tak kerti nak bajet masa dia, sebab apa yang kita cover bukan based on masa, based on bab. So kita akan cover bab bab satu. So dan semua recording untuk bab-bab yang sebelumnya dah ada dalam, boleh tengoklah kat channel ni kan, dalam Muntalaq punya playlist tu akan ada daripada mukadimah bab 1 sampai ke bab yang ke-6 lah. Bab ke-7 ni insya-Allah dalam beberapa hari lagi Ana akan upload. Apa dah nak cakap point dia tadi? Lupa dah. Tak apa. So bab-bab yang sebelumnya ada available insya-Allah. Nak cakap siapa yang baru join. So point dia, setiap minggu tu Ana akan cover ikut bab. So kalau bab tu panjang itu ada yang pernah sampai dekat 2 jam. Bab yang pendek, yang ni yang paling pendek lah kot. Roughly hampir sejam. Wallahu alam. Sekiranya ada apa-apa, kalau ada, sekiranya tak ada, insya-Allah semoga Allah rahmati masa yang kita infakkan, kita allocate dengan ikhlas untuk memahami apa yang kita patut faham, insya-Allah. Dan Ana perasan tadi, Ana rasa betul lah, confirm hari ni, yang siapa yang dah masuk dalam sebab ada yang register dan nama dia masuk dalam list tu. So Ana rasa dia terus masuk kan. Setiap kali antum join ni, Ana tak perlu approve sebab dia nama dia dah dalam grup orang kata ni, grup apa ni, Google Meet ni, insya-Allah. So siapa yang dah register tu, insya-Allah Anda akan confirmation dia akan datang dalam notification seperti biasa, insya-Allah. Wallahu alam. Semoga hari ni kita akan, regardless of apa aktiviti kita hari ni, sama ada spend bersama keluarga setelah seminggu berada di Medan contohnya, ataupun keluar ke Medan berjumpa masyarakat ataupun sebagainya. Semoga macam dulu Anda pernah cakap lah, siapa yang pernah dengar Anda suka slot ni memang start pukul 8 dan habis as awal as possible hari Ahad ni, supaya we have a long day ahead untuk be as productive as we can, and we start with something yang hopefully menghidupkan hari itu, dan harapnya dia berkekalan sampai ke malam produktif lah, bukan hari ni dah habis dah, nak rehat dah. Sepatutnya dia menggerakkan kita, insya-Allah. Wallahu alam. Tak perlu nak panjangkan lagi, insya-Allah. So anak sim tak ada apa-apa dah. So jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah rahmati, semoga Allah terima sebagai amal soleh dan ibadah, dan semoga seperti yang saya sebut sebelum ni, semoga dia membuahkan amal lah kan. Seperti yang Ana tutup last week, bila kita refer balik ayat-ayat syurga tu, Allah kata, bila Allah refer kepada orang yang masuk syurga tu kan, masuklah syurga bima kuntum ta'malun dan sebagainya tu, maksudnya implikasi dia
tidak cukup. Oh, aku dah dengar mutalak tu. Kenapa tak masuk syurga? Tak. Allah kata masuk dengan apa yang kamu amalkan. So, benda ni kita cover untuk amal kan. Bukan untuk, fikrah aku dah mantap kan. Masuk syurga dah ni. Tak. Indikasi dalam Quran tu, bila diamalkan, barulah Allah janjikan ganjaran besar. So, hopefully insyaAllah kita sama-sama amalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. So jazakumullah khairan katsira. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.